Assalamualaikum. Untuk tajuk seterusnya bagi modul ETE 1013 lukisan satu fasa ialah lukisan bentangan satu fasa. Apa itu lukisan bentangan? Lukisan bentangan adalah menunjukkan penempatan alat lengkap dan peralatan pemasangan elektrik pada sesuatu premis sama ada di dalam atau di luar bangunan. Pelan bentangan ini terbahagi kepada dua, iaitu pelan bentangan domestik dan juga pelan bentangan industri. Nanti saya terangkan. Pelan bentangan domestik menunjukkan lokasi aksesori pendawaian dan alat kelengkapan serta switch di dalam bangunan atau rumah kediaman. Sesuatu simbol piawai alat tambah pada pelan lantai adalah mengikut garisan panduan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Legenda atau simbol disediakan bersama-sama pelan bentangan bagi menunjukkan simbol piawai alat kelengkapan dan alat tambah. Rajah 1, rajah seterusnya menunjukkan contoh pelan domestik beserta legenda. Okey, ni legenda. Ini adalah legenda yang menunjukkan kelengkapan elektrik dan alat tambah. Dan ini adalah pelan bentangan. Kalau diikutkan pelan bentangan ini adalah contoh salah satu contoh kediaman. Ada ruang tamu, bilik air, bilik tidur 3, bilik tidur 1, bilik tidur 2, anjung dan ruang dapur. Dan ini adalah kelengkapan-kelengkapan yang dilukis dalam bentuk simbol dan juga pendawaian bagi setiap kelengkapan dan juga alat tambah. Ini pelan bentangan industri. Pelan bentangan industri menunjukkan lokasi alat kelengkapan di dalam bangunan yang besar seperti makmal, kilang dan premis perdagangan. Pendawaian memerlukan perlindungan kerosakan mekanikal yang tinggi dan boleh menampung beban yang besar. Kaedah pendawaian menggunakan konduit atau sesalur logam. Bilangan alat tambah dan kelengkapan elektrik pada pelan bentangan industri adalah lebih banyak dan dari jenis tugas berat. Okey, sebelum melakukan sebarang lukisan, kita memerlukan beberapa kelengkapan untuk melukis pelan bentangan. Okey, yang pertama adalah papan atau meja lukisan. Papan lukisan biasanya berukuran 60 cm darab 80 cm. Untuk saiz ni bergantung kepada saiz lukisan yang bakal dilakukan. Dibuat daripada papan yang sembut ataupun plastik. Meja lukisan pula biasanya bersaiz lebih besar di mana pembukaannya mejanya boleh dilaras kecenderungan dan ketinggiannya. Setengah meja lukisan mempunyai permukaan yang bermagnet serta dilengkapi dengan sisi putih dan alat dan set segitiga yang boleh digerakkan dengan mudah. Permukaan papan atau meja lukisan mestilah rata serta bucu sebelah kiri dan kanannya rata dan bersudut 90 darjah bagi menghasilkan lukisan yang tepat. Seterusnya adalah sisi putih ataupun T-square. Ini dibuat daripada kayu keras, plastik tebal dan boleh didapati dengan pelbagai saiz. Ia dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu bahagian kepala dan juga bilah. Ianya digunakan di atas papan atau meja lukisan dengan cara menggelusur ke atas atau ke bawah. Menggelusur ke atas atau ke bawah. Dan pastikan bilah bahagian kepalanya sentiasa rapat. Maksudnya bahagian ini sentiasa rapat dengan tepi papan atau meja lukisan untuk membina garis mendatar yang lurus. Sisi putih yang dilekatkan pada meja lukisan adalah mudah digunakan atau digerakkan. Maksudnya bahagian kepala ni rapat pada papan atau meja lukisan.
Yang seterusnya adalah sesiku segitiga ataupun set square. Set square ni biasanya dalam bentuk material luxina. Biasanya datang dalam dua bentuk yang bersudut 90 darjah dan juga bersudut 30 darjah dan 60 darjah, manakala yang satu lagi bersudut 45 darjah. Sesiku segitiga dibuat daripada bahan luxina yang terdiri daripada dua sesiku yang berbentuk segitiga. Segitiga tersebut mempunyai sudut 30 dan 60 darjah yang besar tadi, serta satu lagi bersudut 90 dan 45 darjah. Sesiku segitiga digunakan bersama-sama dengan sesiku T untuk melukis garisan tegak dan garisan condong dengan cara menggelusur ke kanan dan ke kiri di atas bilah sesiku T. Kombinasi sesiku segitiga boleh melukis garisan condong yang bersudut 15 dan 75 darjah selain dari sudut 30, 60, 90 dan 45 darjah. Terdapat juga sesiku segitiga yang boleh laras bagi mendapatkan sudut-sudut yang dikehendaki. Yang seterusnya adalah pensel lukisan. Terbahagi kepada dua jenis, iaitu pensel kayu dan juga pensel mekanikal. Setiap pensel terdapat grade-grade yang khas yang perlu kita tahu penggunaannya. Kalau tengok di sini kan, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, FH, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. Kalau biasanya untuk penggunaan dalam lukisan yang sering digunakan adalah pensel HB, 2H dan H. Kalau ini untuk pensel kayu lah. Kalau untuk pensel mekanikal kita perlu beli lid untuk memastikan kita boleh guna di dalam pensel mekanikal ni. Pensel untuk lukisan mekanikal sama ada jenis pensel kayu ataupun pensel mekanikal di mana mata pensel mekanikal tidak perlu ditajamkan. Mata pensel biasanya diklasifikasikan berdasarkan kehitamannya. Ia terdiri daripada 3 grade: keras, sederhana dan lembut. Grade keras 9H hingga 4H. Biasanya grade ini digunakan untuk menghasilkan garisan ringan seperti garisan binaan, garisan panduan penghurufan dan garisan yang memerlukan ketepatan. Garisan sederhana adalah seperti 3H, 2H, HF, HB dan B. Digunakan untuk menghasilkan garisan ringan. Saya digunakan untuk membuat lakaran penghurufan, tanda anak panah, garisan objek dan garisan tengah. Penghurufan, tanda anak panah, garisan objek dan garisan tengah. Grade lembut adalah antara 2B hingga 7B. Digunakan untuk menghasilkan garisan kasar dan mewarnai objek. Pensel grade ini membolehkan kertas menjadi kotor dan comot jika tidak digunakan dengan cermat. Ini adalah jadual kumpulan pensel keras, sederhana dan lembut. Dan seterusnya adalah pemadam. Pemadam pensel digunakan untuk memadam garisan dan tulisan yang dibentuk yang menggunakan pensel, manakala pemadam dakwat adalah lebih keras atau kasar di mana garisan yang dibentuk oleh dakwat dapat dipadamkan. Pemadam pensel adalah lebih lembut banding dengan pemadam dakwat. Pemadam yang berpeliti akan memadam garisan tanpa meninggalkan sebarang kesan kasar dan kotoran pada permukaan kertas. Perisai pemadam ataupun erasing shield dibuat daripada logam nipis atau plastik, mempunyai berbagai-bagai bentuk lubang yang bertujuan sebagai panduan memadam sesuatu garisan tanpa mengganggu atau terpadam garisan yang lain yang berhampiran. Cara menggunakan alat ini iaitu letakkan perisai di atas permukaan kertas lukisan dengan garisan yang hendak dipadam.
dinampakkan melalui bentuk lubang yang sesuai pada perisai. Kemudian gosokkan getah pemadam pada lubang berkenaan. Dan ini dapat memadam garisan pada lubang tersebut saja tanpa terpadam garisan yang berhampiran. Ini adalah beberapa contoh. Alat seterusnya, alat contoh sebagai alat tambahan untuk membantu pelukis mendapatkan keseragaman bentuk serta mempercepatkan masa melukis. Contohnya, pelukis akan lebih cepat menggunakan alat pencontoh bulat untuk melukis bulatan berbanding menggunakan alat jangka lukis kompas. Alat pencontoh terdapat dalam berbagai-bagai bentuk seperti bulatan, ilik, segi 4, segi 3 dan bentuk-bentuk simbol tertentu mengikut bidang kesusahan seperti kejuruteraan elektronik, elektrik, binaan, arkitek dan lain-lain lagi. Set jangka lukis ataupun kompas. Set jangka lukis biasanya mengandungi dua alatan iaitu jangka lukis kompas dan jangka pembagi divider. Jangka lukis digunakan untuk melukis bulatan. Satu kakinya menjadi jarum yang digunakan sebagai penanda pusat bulatan, manakala satu kaki mempunyai mata pensel yang digunakan untuk melukis garis bulatan. Jangka pembahagi digunakan untuk membahagi sesuatu garisan dengan sama jarak atau memindahkan jarak atau ukuran. Biasanya ia mempunyai hujung kakinya yang berjarum dan juga ada yang mempunyai penyelaras sengkangan. Kaedah menggunakan kompas ataupun jangka lukis tadi. Ini bahagian pensel, ini bahagian tajam tu. Seterusnya adalah lengkung Perancis atau French curve dan juga flexible curve. Tujuannya digunakan untuk melukis lengkung-lengkung yang tidak sekata seperti lengkung elips dan bentuk lengkung-lengkung yang lain. Alat ini dibuat daripada bahan plastik resina dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Sesetengah lengkung boleh dilukis secara tepat dengan menggunakan lengkung boleh bentuk iaitu flexible curve. Alat seterusnya untuk kita melukis adalah kertas lukisan dan kertas pelekat. Seterusnya adalah Computer Aided Design atau CAD. Lukisan terbantu komputer atau lebih dikenali sebagai Computer Aided Design. Ianya merupakan satu perisian komputer yang menyumbang kepada penghasilan lukisan kejuruteraan. Perisian CAD akan menjalankan arahan-arahan yang diberikan manakala perkakasan komputer melaksanakan perisian komputer. Sistem ini mampu menghasilkan produk yang berkualiti, cepat dan pada masa yang sama ia menjimatkan kos. Bagi untuk kelengkapan CAD, kita ada 3 jenis peranti. Yang pertama adalah peranti masukan, kedua peranti keluaran, ketiga peranti setoran. Untuk peranti masukan, papan pengunci, tertikus dan pengimbas, peranti keluaran, monitor, pencetak dan pemplot, peranti setoran, cakra keras, disket, CD dan juga pendrive. Sebelum melukis pelan bentangan, seharusnya kita telah memahami ataupun telah mengetahui simbol-simbol yang akan digunakan di dalam lukisan bentangan dan juga keterangan bagi simbol-simbol tersebut. Dalam slide ini dan seterusnya akan memaparkan simbol-simbol yang digunakan di dalam lukisan bentangan. Berikut adalah simbol lokasi pencahaya pendaftar. Seterusnya, simbol lokasi pencahayaan bija dan cas.
Yang seterusnya adalah simbol lokasi pencahaya khas. Seterusnya adalah simbol lokasi alat tambah. Contoh alat tambah adalah seperti Swiss 1 hala, Swiss 2 hala, 2 hala, Swiss perantara. Seterusnya simbol lokasi peralatan sistem elektronik. Peralatan elektronik yang famous, unit kawalan pemasak. Seterusnya simbol lokasi peralatan Swiss. Simbol lokasi alat geganti dan jangka. Simbol lokasi pemasangan talian atas dan kabel bawah. Dan yang terakhir adalah simbol lokasi pelbagai. Jadi video seterusnya akan menunjukkan kaedah penggunaan peralatan lukisan yang telah diterangkan sebelum ini. Saya harap video ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam kita melaksanakan lukisan bertangan satu kuasa. Okey, ni video yang saya sebutkan tu. Kalau lihat kat sini ada beberapa penambahan peralatan untuk melukis. Ini drafter, roller scale, dan juga sini pin. Macam saya katakan tadi, papan tu bergantung kepada keselesaan pelukis untuk membuat sebarang jenis lukisan lah. Ada yang menggunakan papan, ada yang menggunakan meja. Kalau untuk peringkat qualificational, biasanya kita gunakan papan lah, yang kayu ataupun plastik. Tu kertas lukisan, pensel, pita pelekat ataupun pin untuk melekatkan kertas di atas papan. Ini T-square. Kaedah penggunaan T-square, kita gelongsorkan atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Set square bersudut 90 darjah dan 45 darjah tadi. Yang ni 90 darjah, 30 dan 60 darjah. Baris, protector, bacaan bermula daripada kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Protector untuk melukis sudut. Gabungan tiga-tiga tu dipanggil drafter, tapi untuk peringkat college ni memang jarang digunakan. Sebab untuk mengasah bakat pelajar-pelajar ni biasanya kita akan gunakan secara manual lah. Maksudnya guna set square, T-square, even pakai nak buat sudut pun kita gunakan secara manual, tak guna protector. Ini untuk kegunaan masa hadapan boleh lah. Ni French curve. Semua peralatan ni bukan saja digunakan dalam lukisan elektrik. Malah apa-apa saja jenis lukisan pun kita boleh gunakan peralatan-peralatan ni. Kompas ataupun jangka lukis,